Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para panel dan pensyarah bagi subjek perlindungan dan keselamatan kanak-kanak. Pada hari ini, kita akan melaksanakan tugasan daripada subjek iaitu forum yang akan membincangkan tentang satu tajuk yang sangat bertepatan dengan situasi yang sering berlaku di Malaysia. Tajuk kita pada hari ini adalah, adakah ibu bapa peka dengan keselamatan internet terhadap golongan kanak-kanak? Baiklah, sebelum kita menyusuri tajuk kita pada hari ini, bukankah elok kalau kita berkenal-kenalan dulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini? Sebelum saya terlupa, saya, Nurul Huda binti Rahizat, memegang nombor kad matrik di 1810713. Dan yang berada di sebelah saya ini merupakan panel yang pertama. Panel pertama, bolehkah saudari memperkenalkan diri? Apa pula tidak boleh? Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Nurul Huda binti Rohizan. Saya merupakan panel yang pertama, iaitu Nurul Najihah binti Harun, memegang kad matrik bernombor D1810698. Baiklah, panel kita yang kedua merupakan seorang panel yang mempunyai peribadi yang menarik. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Saya merupakan panel kedua dalam forum ini. Nama diberi Nurul Najah binti Anwar yang memegang nombor matrik di 1810314. Dan panel kita yang terakhir merupakan si cantik rupawan. Baiklah, sila perkenalkan diri saudari. Baiklah, saya merupakan ahli panel yang terakhir. Nama diberi Nurul Syafiqah binti Azaman. Saya memegang nombor kad matrik di 1810515. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, bersua pun sudah, kenal pun sudah. Kini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan forum kita pada kali ini. Pada era semuanya di hujung jari ini, kita dapat lihat begitu banyak jenayah-jenayah cyber. Itu belum lagi di peringkat kanak-kanak. Begitu banyak pendedahan media yang tidak sepatutnya ditonton oleh golongan ini. Dan jika kita mengetahui, internet ini bermaksud satu rangkaian yang menghubungkan penggunanya dengan satu pengguna yang lain. Menghubungkan. Ini jelas memperlihatkan bagaimana internet atau media digital ini berfungsi. Tanpa disedari, kanak-kanak di sekitar ini, walau masih berumur setahun jagung, sudah pandai berhubung dengan dunia luar menggunakan internet. Jadi, mari kita bertanyakan kepada ahli-ahli panel kita, apakah pandangan mereka terhadap internet ini? Baiklah, kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Silakan saudari Najihah. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada kali ini. Baiklah, dalam konteks media digital atau internet ini, kita perlu lihat sendiri definisi media digital dan internet itu sendiri. Memang betul definisi internet yang diperkatakan oleh moderator itu tadi. Dan di sini saya akan menerangkan lagi definisi media digital ini yang merangkumi kedua-dua sistem, iaitu yang pertama media komunikasi dan yang kedua adalah web mudah alih. Baiklah. Di dalam media digital ini juga, ia membekalkan platform media massa yang memberi perkhidmatan media seperti email, tapak web dan blog. Mengikut statistik Malaysia, hampir 80% rakyat Malaysia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. 80%? Bukanlah satu angka yang sedikit ya. Mungkin dalam 25 ke 26 juta. Angka yang sangat besar. Baiklah, saudari Najah, apakah pandangan saudari terhadap internet itu sendiri? Terima kasih kepada saudari Huda. Bagi pendapat saya pula, internet itu bergantung kepada penggunanya. Jika ia digunakan oleh orang yang bertamadun, maka ia akan menjadi suatu yang sangat bermanfaat. Jika tidak, ia akan berlaku sebaliknya. Tidak dapat dinafikan bahawa pada zaman globalisasi ini, kita sangat memerlukan internet untuk menjalani kehidupan.
Dan internet pada masa kini adalah satu keperluan. Kanak-kanak juga memerlukan penggunaan internet untuk pembelajaran mereka. Kerana internet pada masa kini adalah suatu platform utama. Di sini dapat saya hubungkan dengan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa didiklah anak-anakmu mengikut zamannya kerana zamannya sangat berbeza dengan zaman ibu bapa. Dengan ayat ini jelas memperlihatkan bagaimana situasi kita pada hari ini. Ya, memang tidak dapat dinafikan. Dulu semasa kita kecil, internet pun tidak tahu. Naik sekolah menengah baru tahu apa itu internet. Tetapi tidak untuk generasi kini. Umur baru setahun dua, dah ada iPad, dah ada notebook dan sebagainya. Jadi di sini saya simpulkan bahawa internet itu adalah cerminan diri si pemakai. Jika ia digunakan untuk perkara yang baik, maka ia akan menjadi yang baik. Jika sebaliknya, ia akan menjadi sebaliknya. Baiklah, saya bersetuju dengan mutiara kata yang dipetik oleh ahli panel kita yang kedua, iaitu mendidik kanak-kanak mengikut zaman. Okey, di sini saya ingin menambah sedikit. Kanak-kanak adalah golongan usia yang merupakan bawah umur 18 tahun mengikut Akta Kanak-kanak 2001. Dan kanak-kanak merupakan makhluk yang suka meneroka bagi meningkatkan ilmu atau kemahirannya. Di sini kanak-kanak itu akan belajar secara pemerhatian ataupun secara visual. Yang kedua adalah kanak-kanak akan belajar secara auditory, iaitu dengan mendengar, secara lisan dengan dengan kaedah bertanya, bercakap, dan yang terakhir adalah kanak-kanak belajar melalui secara kinetik, iaitu dari segi perbuatan ataupun pergerakan mereka. Di dalam internet terdapat begitu banyak bahan pengajaran yang boleh menarik minat kanak-kanak dalam penggunaan ilustrasi dan animasi yang menarik, membuatkan kanak-kanak itu lebih cenderung untuk mempelajari internet dari sesuatu daripada internet dari menggunakan buku. Tambahan lagi, pada masa kini penggunaan lagu kanak-kanak yang kita dapat akses dengan mudah menggunakan internet sahaja. Hal ini boleh mengembangkan bahasa mereka, perkembangan bahasa mereka. Ini merupakan satu kaedah pembelajaran yang sangat menarik dan berguna untuk kanak-kanak kita belajar. Wah, makin menarik perbincangan kita pada kali ini. Kita dapat lihat pelbagai aspek yang telah diketengahkan oleh para panel kita pada hari ini. Kini kita masuk kepada topik yang lebih, topik yang lebih sensitif. Saya rasa adakah internet ini menagihkan atau lebih mudah difahami ketagihan internet pada golongan kanak-kanak? Apakah sebabnya dan cara untuk mengatasinya? Silakan panel yang pertama. Ada kajian yang telah dijalankan untuk mengetahui permasalahan ini. Baiklah, kajian ini dijalankan oleh Center of Disease Control and Prevention di Amerika Syarikat. Kajian ini menentukan bahawa penggunaan internet secara melampau atau melebihi had ini boleh menyumbang kepada penyakit Autism Spectrum Disorder, dan ia juga boleh mendatangkan penyakit seperti hyperaktif ataupun kurang daya tumpuan, atau lebih dikenali lagi sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder, ataupun perkataan singkatan dia adalah ADHD. Sejak 2 tahun yang lalu,
kedua-dua penyakit ini telah meningkat sebanyak 10%. Ini berikutan dengan kurangnya interaksi dengan pergaulan sosial menyebabkan mereka kurang rangsangan ke atas minda dan pemikiran mereka. Sebab itulah mengapa mereka kurang untuk bersosial. Ia adalah penghabisan masa ke atas internet secara berterusan. Hal ini menjadikan kanak-kanak menjadi lebih pasif dan mereka hanya berada di dalam dunia mereka sendiri sahaja. Dan pada pandangan saya, di sinilah ibu bapa perlu lebih memainkan peranan yang penting sebagai penjaga kanak-kanak untuk menetapkan had masa penggunaan internet ke atas kanak-kanak itu sendiri agar kanak-kanak akan terhindar daripada penyakit-penyakit ini. Setiap ciptaan manusia pasti mempunyai kelemahan tersendiri dan tiada yang sempurna. Kanak-kanak pada usia di bawah 18 tahun ini memiliki sifat ingin tahu yang sangat kuat. Saya juga bimbang dengan penggunaan internet secara melebihi had ini akan mendatangkan kesan sampingan yang buruk kepada akhlak serta perkembangan sahsiah mereka. Seperti kita dapat lihat sekarang, kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa mereka bersama YouTube ataupun platform lainnya. Semasa penggunaan media ini, terdapat iklan-iklan yang tidak sepatutnya ditonton oleh kanak-kanak. Di sinilah tempat di mana keselamatan daripada segi mental serta sahsiah mereka terancam. Pendedahan mereka terhadap iklan-iklan yang mengandungi unsur seks boleh menjadikan mereka teruja atau tertarik untuk mengetahui isi kandungan tersebut. Walaupun ada sesetengah mengatakan bahawa ia sekadar iklan atau hanya sekejap sahaja. Jangan ambil remeh kerana kanak-kanak belajar dengan sangat cepat. Terutamanya jika ia berlaku di depan mata mereka, di mana mereka dapat melihat dan mendengar secara terus. Jika tidak mahu berlaku kes-kes seperti ini, ibu bapa perlulah kembali kepada ajaran Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada ibu bapa dengan mendidik cara pemerhatian serta mendidik cara pengawasan, di mana kanak-kanak bebas melakukan apa sahaja tetapi perlu di bawah pengawasan ibu bapa. Dan ibu bapa juga perlu menjelaskan mengapa tindakan pengawasan dan pemerhatian ini diambil agar kanak-kanak faham dan mengetahui ibu bapa bukanlah untuk mengungkung kanak-kanak, tetapi ia adalah satu dasar kasih sayang. Penjelasan yang padat daripada panel yang kedua. Baiklah, panel yang ketiga, kita sudah dengar pandangan daripada kedua-dua panel kita. Saya mempunyai soalan kepada saudari. Soalan, okey, baiklah. Sila nyatakan, dipersilakan moderator kita. Baiklah, soalan saya adalah apakah komplikasi terhadap perkembangan kanak-kanak jika kanak-kanak menggunakan internet ini secara melampau dan bagaimana cara untuk mengatasinya pada pandangan saudari? Sebelum saya menjawab pertanyaan saudari iaitu moderator kita perlu memahami 5 perkembangan kanak-kanak. Okey, perkembangan kanak-kanak mempunyai 5. Terdapat 5 perkembangan kanak-kanak yang kita harus tahu dan kita harus fahami. Okey, iaitu yang pertama iaitu perkembangan dari segi kognitif. Okey, yang kedua adalah perkembangan sosial dan emosi. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Yang keempat adalah perkembangan fizikal dari segi motor kasar dan motor halus. Maafkan saya. Okey, dan yang terakhir adalah perkembangan pengurusan diri. Baiklah,
internet hanya akan mengembangkan beberapa perkembangan sahaja. Contohnya dari segi perkembangan bahasa, iaitu kanak-kanak dapat belajar membaca dan bertutur melalui sesuatu pembelajaran dari internet, dari segi nyanyian dan sebagainya. Okey, internet juga boleh meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu keupayaan belajar dengan penggunaan bahan yang menarik, dan internet juga dapat mengembangkan perkembangan sosial emosi kanak-kanak, di mana kanak-kanak merasa seronok untuk belajar. Tetapi jika penggunaan internet yang berlebihan, kanak-kanak dapat kadang-kadang akan kehilangan masa mereka dalam mengembangkan kemahiran perkembangan yang lain seperti perkembangan fizikal. Pada umum kanak-kanak, keutamaan mereka adalah belajar melalui bermain. Baiklah, belajar melalui bermain, kerana melalui bermain kanak-kanak dapat menyelesaikan masalah perkembangan fizikal dapat dipenuhi, pembentukan perkembangan sosial antara orang sekeliling dapat dicapai. Oleh itu, ibu bapa lah orang yang pertama yang harus merangsang dan membantu kanak-kanak dalam proses perkembangan kanak-kanak dengan meluangkan masa dan waktu bersama mereka untuk sama-sama meningkatkan perkembangan mereka. Ya, betul tu. Dalam konteks penggunaan internet ini, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting bagi memastikan kanak-kanak selamat dari unsur negatif dan selamat daripada penyakit yang mengancam kehidupan mereka. Jadi sekarang ini, kita lakukan pusingan yang terakhir bagi forum kita pada kali ini. Adakah ibu bapa peka dengan keselamatan internet dalam kalangan kanak-kanak? Bagi pandangan saya, ibu bapa pada masa kini merupakan ibu bapa yang milenial atau generasi yang sudah celik internet. Jadi, mereka sudah peka dan terbiasa dengan ancaman-ancaman yang berlaku di dalam dunia internet. Jadi, di sinilah ibu bapa perlu peka lagi dengan keselamatan internet terhadap golongan kanak-kanak, antaranya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang boleh menyekat kanak-kanak dari melayari atau terlayari laman sesawang yang tidak sepatutnya. Jadi, dengan adanya aplikasi seperti ini, ibu bapa akan dapat peka dengan aktiviti internet kanak-kanak. Bagi saya pula, ibu bapa sekarang ini kurang peka terhadap keselamatan kanak-kanak kerana ibu bapa kini sibuk bekerja lebih-lebih lagi di zaman ekonomi yang mencabar ini, di mana ibu dan bapa kedua-duanya perlu bekerja untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga. Malah, ada ibu dan bapa yang mengambil jalan mudah dengan hanya memberikan gadget kepada kanak-kanak agar mereka tidak mengacau sewaktu mereka sedang bekerja. Tanpa mereka sedari, jalan mudah yang mereka ambil ini akan menghancurkan diri kanak-kanak. Wah, kita ada dua pandangan yang berbeza bagi topik forum kita pada kali ini. Baiklah, kita teruskan dengan pandangan yang terakhir. Silakan saudari. Adakah ibu bapa peka atau tidak? Itu merupakan soalan yang sangat mudah, tetapi pemilihannya sangat memberi impak kepada kanak-kanak. Pada masa kini saya boleh mengatakan bahawa ibu bapa peka atau kurang peka dengan keselamatan internet terhadap kanak-kanak, kerana bagi mereka keselamatan itu hanyalah dari segi fizikal, terutamanya bagi golongan ibu bapa yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Setengah mereka menganggap bahawa keselamatan di media ini merupakan sesuatu yang remeh, tetapi tanpa mereka sedar bahawa hampir 80% kes jenayah bermula dari internet, dan di dalam internet terdapat pelbagai jenis jenayah. Oleh itu, ibu bapa seharusnya lebih peka terhadap keselamatan internet bagi memastikan kanak-kanak tidak terjebak dengan masalah jenayah cyber ini.
Baiklah, kita sudah mendengar kesemua pandangan daripada panel-panel kita. Sebagai kesimpulannya, sebagai ibu bapa perlulah lebih prihatin terhadap aktiviti kanak-kanak. Aktiviti itu bukanlah aktiviti secara fizikal sahaja, tetapi ia juga merangkumi aktiviti kanak-kanak di internet. Jadi, ibu bapa perlulah melipat gandakan usaha untuk menjaga kanak-kanak ini pada masa kini. Kanak-kanak dapat membesar dengan baik dan sihat di samping mereka celik IT dan tidak dianggap ketinggalan zaman. Pilihan sama ada membesarkan kanak-kanak dengan baik itu berada di tangan ibu bapa. Kanak-kanak itu lahir bak kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkan mereka. Jadi, peka atau tidak, itu adalah pilihan ibu bapa. Jadi, sekian sahaja forum kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.